Assalamualaikum dan hai semua. Nama saya Nur Yusriza binti Yusof dari kelas 5F. Video yang saya hasilkan ini adalah untuk subjek PCD 3243 Sains dan Alam Sekitar dalam Pendidikan Awal Kanak-kanak. Tajuk pembentangan saya pada hari ini ialah pencemaran alam sekitar. Objektif bagi video ini ialah 1. Dapat mengetahui apa itu pencemaran. 2. Dapat mengenali jenis-jenis pencemaran. 3. Dapat mengetahui faktor, kesan dan langkah mengatasi pencemaran. Definisi bagi pencemaran alam sekitar. Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 mendefinisikan pencemaran adalah sebarang perubahan sama ada secara langsung atau tidak langsung kepada sifat-sifat fizik, biologi, kimia atau radiasi yang boleh memudaratkan kesihatan dan merosakkan persekitaran. Ataupun pencemaran alam sekitar didefinisikan sebagai sesuatu perkara yang mengotorkan alam sehingga boleh menjejaskan ekosistem di muka bumi ini. Antara jenis pencemaran: 1. Pencemaran udara. 2. Pencemaran air. 3. Pencemaran tanah. 4. Pencemaran bumi. 5. Pencemaran sisa pepejal. Dan 6. Pencemaran cahaya. Pencemaran udara. Pencemaran udara merujuk kepada satu keadaan yang melibatkan pengenalan sebarang bahan kimia, jirim, darahan atau bahan biologi yang boleh menyebabkan mudarat dan ketidakselesaan kepada manusia atau organisma hidup lain serta merosakkan alam sekitar apabila ianya dibebaskan ke atmosfera. Contoh pencemar udara seperti gas karbon dioksida, sulfur dioksida, klorofluorokarbon, bau-bauan dan logam toksik seperti plumbum dan sisa radioaktif. Faktor-faktor pencemaran udara. 1. Pembangunan dan perindustrian. Aktiviti ini telah menambah buruk keadaan pencemaran udara dunia. Pelepasan nitrogen, sulfur dioksida, hidrokarbon dan karbon dioksida telah membawa kesan sampingan kepada kehidupan alam sekitar. Selain itu, bukan sahaja gas pencemar dilepaskan oleh industri, manakala habuk-habuk yang mampu mengakibatkan sesak nafas juga dilepaskan. Faktor yang kedua ialah kenderaan motor. Kenderaan motor merupakan penyumbang pencemaran utama di dunia. Ia memerlukan tenaga yang banyak untuk bergerak dan ini perlu melalui proses pembakaran bahan api fosil untuk menghasilkannya. Akibatnya, gas karbon monoksida, nitrous oksida, hidrokarbon dan habuk-habuk terhasil. Faktor yang ketiga ialah pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka sering berlaku di kawasan tapak pelupusan sampah, sisa pepejal di kawasan industri, tapak pembinaan, sisa peladangan, sisa kebun serta pembakaran di hutan simpan. Akibatnya, partikel jelaka yang boleh diterbangkan ke jarak jauh oleh angin telah dihasilkan. Faktor yang keempat ialah aktiviti harian manusia. Isi rumah menyumbang kepada pencemaran udara melalui penggunaan tenaga untuk mesin dan perkakas elektrik seperti peti sejuk dan penyaman udara. Apabila cecair penyejuk digunakan, gas CFC akan dilepaskan ke udara dan ia mampu menipiskan lapisan ozon. Kesan-kesan pencemaran udara. Yang pertama ialah kesan kepada kesihatan manusia. Kesan utama pencemaran udara kepada manusia adalah sistem pernafasan. Gas-gas seperti karbon monoksida akan meracuni sistem pengangkutan oksigen dalam darah dan melambatkan tindak balas manusia. Kesan seterusnya akan menyebabkan seseorang itu mengantuk, mempunyai penyakit lelah dan mengurangkan fungsi paru-paru. Yang kedua ialah kesan kepada tumbuhan. Tumbuhan mengalami kerosakan nekrosis iaitu keguguran daun, klorosis iaitu pertukaran warna dan pertumbuhan terbantut. Yang ketiga, kesan kepada haiwan. Haiwan akan terancam atau mati akibat daripada pencemaran udara. Perkara ini disebabkan oleh udara yang memasuki paru-paru haiwan.
Kesan keempat ialah penipisan lapisan ozon. Pencemaran udara akan menyebabkan berlakunya pemanasan global akibat daripada penyusutan lapisan ozon yang melindungi bumi daripada sinaran terus cahaya matahari. Pendedahan secara terus kepada cahaya matahari boleh menyebabkan kanser kulit. Kesan kelima ialah hujan asid. Ia membunuh tumbuh-tumbuhan dan juga hidupan air. Tambahan pula, ia juga boleh menghasut pakaian, kertas dan bahan binaan bangunan. Selain itu, asid tersebut juga meresap ke dalam tanah dan menyebabkan kualiti tanah berkurang serta tidak subur. Kesan keenam ialah atmosfera. Kesan terhadap atmosfera yang dibawa oleh pencemaran udara pula ialah mengurangkan jarak penglihatan akibat debu. Langkah-langkah mengatasi pencemaran udara. 1. Menghijaukan kawasan. Ia dapat mengurangkan masalah peningkatan suhu dan mengurangkan kandungan karbon dioksida dalam udara. 2. Penggunaan petrol tanpa plumbum. Ia dapat mengurangkan kandungan plumbum dalam pelepasan asap kenderaan. 3. Program kitas semula. Contoh barang yang boleh dikitas semula ialah surat khabar, majalah lama, kertas pakai dan kotak kertas. 4. Tindakan undang-undang. Hukuman yang dikenakan hendaklah setimpal dengan kesalahan pihak terbabit yang mencemarkan alam. 5. Memperkenalkan pendidikan alam sekitar. Pihak sekolah hendaklah memperkenalkan pendidikan alam sekitar kepada murid-murid sekolah. Pencemaran yang kedua ialah pencemaran air. Pencemaran air merujuk kepada perubahan yang berlaku dari segi kandungan, keadaan dan warna sehingga tidak sesuai dan akan memberi kesan kepada manusia apabila digunakan. Bahan pencemar ini berlaku dalam pelbagai bentuk iaitu gas, cecair dan pepejal. Pencemaran banyak berlaku di sungai, laut dan lain-lain tempat berair seperti longkang dan kolam. Faktor-faktor pencemaran air. 1. Keracunan atau toksisiti. Logam berat seperti plumbum, merkuri, kuprum, arsenik dan kromium yang digunakan dalam penyalutan timah, penyaduran dan larutan penyalutan kromium boleh bertindak sebagai penghalang metabolik atau pernafasan dalam banyak organisma dan merencat atau memusnahkan enzim yang diperlu untuk proses-proses kehidupan. 2. Kekeruhan atau turbidity. Bahan-bahan lengai dan halus kena terampai dalam air. Ini mengurangkan pencemaran dan merencat proses fotosintesis tumbuhan akuatik dan mikroskopik. Industri porselin iaitu tanah liat putih adalah sumber pencemaran ini. Kesan pencemaran air. 1. Kesan terhadap kesihatan manusia. Manusia boleh mendapat penyakit atau masalah kesihatan yang teruk jika meminum atau menggunakan air yang tercemar. Selain itu, sampah sarap dan najis yang dibuang ke dalam air juga menggalakkan bakteria untuk terus membiak dan menjadi masalah kepada kehidupan di dalam air maupun kepada manusia sendiri. 2. Menjejaskan keindahan alam. Pencemaran air juga menyebabkan keindahan alam pada masa kini terjejas. Keadaan air laut ataupun sungai yang berbau busuk akibat daripada bakteria-bakteria daripada bahan-bahan cemar yang dibuang ke dalam air laut atau sungai mewujudkan keadaan yang tidak selesa kepada manusia dan juga hidupan lain di dunia ini. Langkah-langkah mengatasi pencemaran air. 1. Penubuhan sebuah yayasan atau kelab pesisir sungai perlu dimulakan. Ia mampu memberi pengetahuan yang mendalam kepada masyarakat tentang pemeliharaan dan pemulihan sungai. 2. Menggubal undang-undang yang melarang sesiapa daripada melakukan kegiatan yang boleh mencemarkan sungai. Undang-undang yang berkaitan dengan pemeliharaan sungai harus diperketatkan untuk mengurangkan benda-benda asing yang mencemari sungai kita. 3. Mewajibkan sistem pembentungan air buangan dan logik pelepasan bahan sisa-sisa bersepadu.
Melalui sistem tersebut, air akan dirawat mengikut piawaian yang telah ditetapkan oleh Jabatan Alam Sekitar sebelum disalurkan ke dalam sungai. 4. Melalui program pendidikan, latihan dan maklumat pencemaran alam sekitar. Ia bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat sama ada golongan pengilang ataupun pengguna supaya mereka sentiasa sedar akan tanggungjawab masing-masing dalam masyarakat. Mu nak pergi mana tu? Marilah nak ikut. Boleh kau aku dengar puah hai. Ada apa ni? Macam biasa, kita pergi usyak-usyak awet lah. Lemon nak buang mana barang ni? Kita pergi tuang kat sebelah sana lah. Kalau kat sini tak kira orang nampak. Mampus kita. Dah, tak apa lah kalau kita kok. Okey lah. Hampir usyak lain dulu. Tak kira aku buat kerja aku. Alamak, pencemaran. Lari! Pencemaran yang ketiga ialah pencemaran tanah. Pencemaran tanah merujuk kepada perbuatan yang berlaku kepada sesuatu kawasan sehingga terjadinya pertukaran warna, kesuburan dan hakisan. Faktor-faktor pencemaran tanah. 1. Pembuangan sampah yang tidak terkawal. Pembuangan sampah secara sesuka hati dan tidak memenuhi syarat merupakan antara punca yang mengakibatkan masalah pencemaran tanah. Apabila masyarakat membuang sampah ke atas tanah, tanah tersebut akan menjadi habitat bagi pelbagai mikroorganisma yang terdiri daripada bakteria dan virus yang menyebabkan pelbagai jenis penyakit. 2. Pembuangan sisa toksik nuklear. Antara bahan buangan yang dihasilkan daripada kilang-kilang termasuklah minyak, sisa toksik dan sisa kilang. Pencemaran tetap akan berlaku walaupun bahan buangan tersebut ditanam di dalam tanah. 3. Kegiatan pelombongan. Kegiatan pelombongan berskala kecil juga boleh menyebabkan masalah pemedapan yang teruk di bahagian hilir, lalu menyebabkan saliran lombong berasid. Kegiatan pelombongan seperti emas, pelombongan pasir dan penembus guna tanah serta pembangunan-pembangunan lain di sepanjang pantai meningkatkan ancaman terhadap ekologi hidupan akuatik. 4. Pembalakan. Aktiviti pembalakan yang tidak terancang juga dapat menyebabkan pencemaran tanah. Sekiranya aktiviti penebangan hutan ini tidak diatur dengan rapi, ia akan menyebabkan struktur tanah menjadi longgar. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan akar pokok untuk mencengkam tanah. Kesan-kesan pencemaran tanah. 1. Penyebaran kuman dan penyakit. Salah satu kesan yang akan berlaku hasil daripada pencemaran tanah adalah penyebaran kuman dan penyakit. Haiwan-haiwan perosak seperti tikus, lipas dan lalat akan berkerumun di kawasan tanah yang tercemar, seterusnya menyebarkan kuman dan penyakit ke tempat yang lain. 2. Berlaku hakisan tanah. Antara aktiviti manusia yang dapat mengakibatkan hakisan tanah adalah pengodolan bukit dan pembalakan yang menyebabkan tiada akar tumbuhan yang dapat mencengkam tanah daripada runtuh. Kesan daripada hakisan tanah seperti bencana tanah runtuh bukan sahaja merugikan dari sudut kewangan dan ekonomi, malah ia juga mengancam keselamatan dan nyawa masyarakat. Langkah-langkah mengatasi pencemaran tanah. 1. Pendidikan alam sekitar. Pendidikan alam sekitar merupakan salah satu kaedah yang dapat dilaksanakan untuk mengatasi masalah pencemaran tanah. 2. Kempen kesedaran. Kempen kesedaran merupakan salah satu inisiatif yang dapat diambil bagi mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar. 3. Peranan media massa. Pendedahan dan penyebaran tentang isu pencemaran alam oleh media massa kepada masyarakat umum akan menyebabkan mereka lebih berhati-hati dalam menangani masalah pencemaran.
keempat ialah pencemaran bunyi. Pencemaran bunyi merujuk kepada bunyi bising yang keterlaluan yang boleh memekakkan telinga individu yang mendengar. Pencemaran bunyi biasanya berlaku apabila bunyi melebihi 80 desibel dB. Faktor-faktor pencemaran bunyi. 1. Perindustrian. Kebanyakan bunyi yang dikeluarkan daripada kerja kilang seperti jentera, mesin kilang serta pemprosesan dan pembuatan material boleh mengganggu ketenteraman masyarakat setempat yang tinggal berhampiran dengan kilang tersebut. 2. Kenderaan. Bunyi deruman enjin kenderaan di jalan raya serta bunyi horn yang tiada henti boleh memekakkan pendengaran dan mengakibatkan stres, terutamanya di jalan raya yang sesak. Hal ini bertambah teruk dengan kewujudan kereta dan motosikal yang enjinnya telah diubah sesuai supaya menjadi lebih bising dan mengganggu ketenteraman. 3. Kawasan binaan dan kuari. Kerja-kerja pembangunan yang melibatkan kren, gerudi, cerucuk besi dan lain-lain dapat merosakkan suasana aman di sesuatu kawasan. Tambahan lagi, jika ia merupakan kawasan kuari, bunyi kuat akan terhasil daripada bahan letupan yang digunakan untuk memecahkan bongkah-bongkah batu yang besar. 4. Aktiviti atau tabiat manusia. Sesetengah orang suka memasang radio, televisyen dan alat hiburan seperti karaoke dengan sangat kuat sehingga mengganggu ketenangan kawasan persekitaran. Ada juga segelintir masyarakat yang bercakap atau berbual dengan nada yang agak tinggi di khalayak ramai tanpa segan silu dan prihatin terhadap orang sekeliling. Kesan pencemaran bunyi. 1. Kesan kepada kesihatan manusia. Kemungkinan besar pendengar akan mengalami masalah pendengaran, terutamanya kanak-kanak yang mempunyai organ yang masih nipis dan lembut. Selain daripada itu, pencemaran bunyi dapat mengakibatkan seseorang itu menjadi rimas dan mengalami isu seperti tekanan, gangguan tidur dan hipertensi. 2. Kesan terhadap persekitaran yang bising menjadikan urusan kehidupan seharian lebih rumit. Ia mengganggu minda daripada fokus dan berfikir dengan tenang serta menyukarkan komunikasi antara satu sama lain. Langkah-langkah mengatasi pencemaran bunyi. 1. Kawalan oleh manusia. Pengurangan pencemaran bunyi dapat diusahakan oleh setiap individu kerana 80% daripada punca pencemaran bunyi datangnya daripada manusia sendiri. 2. Penguatkuasaan undang-undang. Sebagai contoh, kontraktor binaan dilarang untuk melakukan aktiviti binaan pada waktu-waktu tertentu, terutamanya pada waktu malam. Pencemaran yang kelima ialah pencemaran sisa pepejal. Pencemaran sisa pepejal merujuk kepada hasil buangan daripada aktiviti sosioekonomi manusia yang memiliki sifat kotor dan tidak dianggap berguna. Ianya merupakan masalah utama yang dihadapi oleh kebanyakan bandar di negara membangun seperti Amerika Syarikat dan Jepun kerana mengalami kesukaran untuk menguruskannya. Faktor-faktor pencemaran sisa pepejal. 1. Proses urbanisasi dan perindustrian yang pesat. Apabila satu proses urbanisasi itu berlaku, jumlah penduduk yang menghuni sesuatu tempat juga bertambah. Penambahan populasi penduduk dan digabungkan dengan pertumbuhan besar penduduk di kawasan bandar telah meningkatkan penghasilan sisa pepejal dan perubahan dalam komposisi sisa. 2. Sikap masyarakat. Mereka sudah terbiasa dengan sikap dan tabiat tidak edah dalam pembuangan sampah merata-rata dan amalan kita semula. Tambahan lagi, majoriti masyarakat kurang pengetahuan tentang pengurusan sisa pepejal. Kesan-kesan pencemaran sisa pepejal. 1. Banjir. Sistem saliran sisi longkang yang dipenuhi dengan sampah sarap serta perangkap sampah yang tidak terselenggara menyekat aliran air dan menyebabkan air bertampung. Hal ini akan membawa kepada fenomena banjir. 2. Kesan terhadap kesihatan.
Pencemaran sisa pepejal akan menyebabkan penyebaran penyakit. Ia menjadi tempat atau kawasan pergerakan serangga dan haiwan pembawa penyakit ini seperti nyamuk Aedes, tikus dan nipah. Langkah-langkah mengatasi pencemaran sisa pepejal. 1. Penguatkuasaan undang-undang. Undang-undang perlu dikuatkuasakan dalam menangani hal ini agar pengurusan sisa dapat dikendalikan dengan lebih baik. 2. Pengawalan operasi. Pihak bertanggungjawab boleh menyediakan pelapik yang memisahkan bahan pencemar dalam sisa pepejal daripada tanah di tapak penebusan sisa. 3. Pengawalan bukan perundangan. Pihak kerajaan membina pusat kitas semula di seluruh negara agar masyarakat dapat mengumpulkan bahan buangan yang boleh dikitas dan mengurangkan pembuangan sisa pepejal. Hai adik-adik. Wah, apa benda ni? Inilah model tempat pembuangan dan pelupusan sampah. Oh yo, realnya. Busuknya. Ish, pencemaran udara betul lah. Ini bukan setakat pencemaran udara, tetapi juga termasuk pencemaran air. Ish, habis mati semua ikan-ikan. Air sungai ni pun dah tak sama untuk kegunaan harian. Sebab itulah kita perlu kurangkan pembuangan sampah adik-adik. Lagi banyak sampah kita hasilkan, lagi besar kawasan pembuangan sampah yang diperlukan. Jadi lagi banyaklah pencemaran macam ni. Tapi bang, macam mana kita nak kurangkan sampah? Hari-hari semua orang buang sampah. Itu senang je. Adik asingkan sampah, letakkan sampah seperti saki-baki makanan ke dalam tong sampah dan kemudian letakkan barangan yang boleh dikitas semula di tepi tong sampah. Mudah kan? Oh, jadi lori pengangkut hanya akan hantar yang betul-betul sampah je ke tempat pembuangan. Oh, dan barangan yang boleh kita semula tu akan dihantar ke pusat kita semula. Betul tu. Jadi, sampah pun akan berkurangan dan banyak lagi barang dapat dihasilkan melalui kitar semula. Oh. Jadi, itulah cara nak selamatkan bumi. Bukan setakat kalahkan alien je. Dengar tu boy. Terbaik. Pencemaran yang keenam ialah pencemaran cahaya. Pencemaran cahaya merujuk kepada satu masalah pencahayaan bukan semula jadi yang berlebihan atau terlalu terang pada waktu malam, iaitu pencahayaan berlebihan yang dihasilkan oleh manusia. Jenis-jenis pencemaran cahaya. 1. Urban sky glow. Ia disebabkan kecerahan langit malam yang terang di kawasan bandar. 2. Light trespass. Ia berpunca daripada pemasangan lampu yang tidak berkesan kerana cahaya dipancarkan ke kawasan yang tidak diperlukan. 3. Glare. Kesan pencahayaan yang terlalu terang dan menyebabkan penglihatan kurang selesa. Tahap silau yang tinggi boleh mengurangkan jarak penglihatan. 4. Light clutter. Disebabkan cahaya berlebihan yang sangat terang terutama di kawasan bandar. Keadaan ini menyumbang kepada kesan pencahayaan langit, pencerobohan cahaya dan silau. Kesan-kesan pencemaran cahaya. 1. Kesan kepada manusia. Ramai orang tidak dapat mengenal serta melihat objek-objek langit seperti planet, lalu bintang satu dan sebagainya. Cahaya yang terlalu terang di waktu malam dapat mengganggu tekaran hormon di dalam badan. Ini boleh membawa kepada gangguan tidur dan masalah kesihatan seperti pening, keletihan dan sebagainya. 2. Kesan kepada haiwan. Pencemaran cahaya boleh mengganggu pola migrasi haiwan, contohnya migrasi burung. 3. Kesan kepada tumbuhan. Sesetengah tumbuhan juga boleh terganggu kerana cahaya berlebihan yang diterima dapat mengganggu proses pembesarannya. Langkah-langkah mengatasi pencemaran cahaya. 1. Guna lampu bila perlu. 2. Kurangkan penggunaan lampu pada papan iklan dan sebagainya. 3. Elakkan menghalakan cahaya lampu ke arah langit. 4. Gunakan cahaya lampu sebanyak yang diperlukan sahaja. 5. Gunakan lampu terselindung dengan penutup yang sesuai dan berkesan. Apa yang boleh kita simpulkan ialah sikap manusia lah yang menyebabkan berlakunya pencemaran alam yang membawa kesan yang buruk kepada kehidupan. Semua anggota masyarakat perlulah peka sekiranya ingin mengatasi pencemaran alam sekitar ini. Itu sahaja perkongsian saya dalam video ini. Sekian, terima kasih.